Abad hafizahullah mimma yustafadu minal hadis, faedah-faedah dapat kita petik daripada hadis ini ada 5. Satu kata dia, bayanu ahammiyati hadhil khams likaunil islam bunya 'alaiha, penjelasan tentang kepentingan 5 perkara ini kerana Islam terbina dengannya. Sahabat-sahabat sekalian, 5 perkara apa yang penting? Kita ambil ringkasan, cukup-cukup satu-satu. Satu, syahadah. La ilaha illallah. Apa maksud la ilaha illallah? Adik, maksud la ilaha illallah? Tak betul. Bukan tak betul, tak lengkap. Tak lengkap lagi. Tak lengkap lagi. Tu dia, Doktor Melbourne. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar. La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Itu maksud dia. Sebab kalau kita kata tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, sembah pergi dengan cara apa pun. Tapi tak, kita nak sembah Allah dengan cara yang benar. Cara yang benar tu apa? Rasul SAW yang Allah utuskan untuk mendidik, mengajar kita cara untuk kita sembah dia. Bukan sembrono sembahan, tidak, cara yang benar. Sebab tu para ahli ilmu memperjelaskan la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Satu maksud. Kedua, apa rukun la ilaha illallah? Rukun penafian, penisbatan, nafi dan isbat. Itu rukun. Apa itu nafi? Bila sebut la ilaha illallah, bila kita nak sebut syahadah, mesti lengkapkan 2 rukun ini, nafi dan isbat. Apa itu nafi, apa itu isbat? Penafian adalah la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar. Tak ada, memang tak ada. Nafi. Rukun kedua, isbat, iaitu menetapkan illallah, kecuali Allah. Baru sah syahadah kita. Kalau ada nafi saja, tidak ada Tuhan, memang yang tak ada Tuhan, tak percaya Tuhan. Kalau isbat saja, hanya Allah, ataupun kita katakan Allah tu Tuhan, tak cukup rukun, tak sah syahadah kita. Orang Kristian boleh mengaku Allah pun Tuhan, kami mengaku. Tapi macam malam baru ni kita bincang, apa dia kata? Trinity. Dia sendiri yang menyeru kepada Trinity, 3 Tuhan. Jadi sahabat-sahabat sekalian, ini tak masuk, ini tak kena dengan konsep rukun la ilaha illallah. Itu kedua. Ketiga, perbahasan tentang la ilaha illallah. Syarat-syarat la ilaha illallah. Ada berapa syarat dia? Syarat dia ada ulama kata 7, ada kata 8. Hasil ijtihad dan kajian para ahli ilmu. Dibentuk satu syair, ilmun yaqinun wa ikhlasun wa sidquka ma' mahabbatin wa inqiyadin wal qabulu laha. Syair dia 7 syarat penyebutan la ilaha illallah. 1, ilmu, kena ada ilmu bila kita sebut la ilaha illallah. Kedua, keyakinan, yakin pada kalimah tersebut. Ketiga, ikhlas dalam penyebutan kalimah tersebut. Keempat, sidq, membenarkan kalimah tersebut, membenarkan kalimah ini benar. Kelima, cinta kepada kalimah tersebut. Keenam, kenapa? Al-inqiyad, berpegang teguh dengan kalimah tersebut. Dan yang ketujuh, al-qabul, menerima segala sesuatu yang datang rentetan daripada persaksian kita terhadap kalimah tersebut. 7 syarat.
Sebut saja la ilaha illallah tapi tak mau terima bab sembahyang, mana boleh, tak sah syahadah. Sebut saja kalimah la ilaha illallah tapi tak yakin, aku tak pernah yakin, tak sah syahadah. Sebut saja kalimah la ilaha illallah tapi tidak ada ilmu tentang kalimah tersebut. Pipi Kak Mat Saleh tulis dah. Cuba sebut dia pun baca la ilaha illallah. Jadi Islam. Mana boleh perkenal lagu tu? Dia kena tahu apa yang dia sebut, dia kena yakin apa yang dia sebut, dia kena ikhlas apa yang dia sebut, dia kena membenarkan apa yang dia sebut. Sebut saja la ilaha illallah tapi tak membenarkan kekuasaan Allah, tak membenarkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata bohong, kita dustakan. Tak cukup syarat la ilaha illallah, tidak sah syahadah la ilaha illallah. Syarat dah. Sebut la ilaha illallah tapi tak ada perasaan cinta kepada Allah. Sebut la ilaha illallah tapi tidak ada kesungguhan nak berpegang dengan ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ajaran Islam itu sendiri. Sebut la ilaha illallah tapi tak terima. Wah, ini syarat-syarat dia. Kalau Syekh Jamil Zaino dia tambah satu lagi, iaitu ijtinabut taghut, meninggalkan taghut. Sebut la ilaha illallah tapi apa? Menyembah taghut, syaitan dan golongan-golongan yang berjiwa syaitan. Nampak? Mentaati pemimpin-pemimpin dalam hal-hal kemungkaran, taghut. Tak boleh. Nampak? Sebab apa? Sebab kata Nabi di dalam hadis, antara ciri-ciri orang Yahudi dengan Nasrani dulu, ittakhadhu ahbarahum wa rubanahum arbaban min dunillah. Mereka memilih padri-padri mereka dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan, tandingan-tandingan selain Allah. Sedangkan kata sahabat Adi bin Hatim yang mana dia Kristian sebelum memeluk Islam, kata dia, kami tak sembah pun padri-padri kami. Memang Kristian di gereja, daripada tak sembah padri mereka. Tetapi bukankah, kata Nabi SAW, padri-padri itu menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan? Menghalalkan apa yang Allah haramkan. Allah haramkan Trinity. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Telah kufur orang-orang yang mengatakan Tuhan itu tiga dalam satu. Allah kata dalam Al-Quran dah. Dia berkata tak boleh. Dan kalian mengikuti mereka, kalian mentaati perkataan mereka. Kata Adi, lagu tu memang betul pun, memang kami ikut pun. Dia pun kata benda tu halal, dia pun kata benda tu haram. Itulah yang menunjukkan, kata Nabi SAW, kalian menyembah mereka. Sebab tu Syekh Jamil Zainul masukkan satu lagi, taghut, syarat la ilaha illallah. Mana bukan benda kecil, anak, benda besar. Ini asas Islam. Kedua, persaksian Muhammad itu pensuruh Allah Subhanahu wa taala. Dah bagi satu dah dalam 15 minit tak dan. Muhammad itu pensuruh Allah Subhanahu wa taala. Bila Muhammad itu pensuruh Allah Subhanahu wa taala, apa dia tugas responsible kita kepada Muhammad? 3 benda. 1, kenali Nabi. 2, cintai Nabi. 3, ikuti Nabi. Kita kena kenal peribadi Nabi kita. Sebab tu Quran menjelaskan tentang kepribadian Nabi kita. Muhammadur Rasulullah. Nabi itu, Muhammad itu Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bagi kamu ada Rasul yang mana ia merupakan suri teladan yang baik untuk dicontohi. Suri teladan, contohi, untuk dicontohi. Kenal siapa peribadi dia, baca sirah Nabi SAW. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Kisah-kisah mereka itu, yakni merujuk kepada para nabi terdahulu, adalah ibrah, pengajaran bagi orang-orang yang ulil albab, bukan ulil lembab. Ulil albab. Ulil albab, al-albab merujuk pada perkataan al-lub. Al-lub itu maksudnya dalam pemahaman daripada agama, dalam analisa dia. Bagi orang yang cerdik pandai, dia akan ambil pengajaran daripada kisah para nabi. Dan paling utama kisah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Rasul kita. Tahu latar belakang sejarah Nabi SAW, tahu perjalanan Nabi SAW, kesusahan Nabi dalam menyampaikan agama, menyampaikan wahyu. Nampak? Baru sahabat-sahabat sekalian, kita dikategorikan orang yang mengenali Nabi. Bila kita kenal, datang perkara yang kedua, cinta Nabi. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak sempurna, tidak beriman seseorang itu selama mana aku tidak dia kasihi lebih daripada dirinya, lebih daripada ibu bapanya, lebih daripada manusia umumnya. Cinta Nabi itu kena lebih.
Tapi orang cinta Nabi dengan pelbagai pada hari dengan cara yang pelbagai. Ada yang cinta Nabi dengan sambut maulid Nabi, ada yang cinta kepada Nabi dengan sedekah Fatihah pada Nabi setiap hari, ada yang cinta Nabi dengan cara macam ni, Sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bukti kecintaan seseorang kepada Nabi adalah yang ketiga, mengikuti Nabi. Orang yang cinta bini, dia ikut apa bini nak, betul tak? Kau dia buat aku suka. Kalau bini dia jenis tak mau, katakanlah lah, jenis bini suka bunga, tapi bini tak suka bunga ros, bini suka bunga kertas lah. Tak, contoh ni sebagai contoh. Yang kita nak bagi kat bini bunga ros apa pasal? Bunga ros lagi mahal sayang kena faham. Ini bukti sayang. Lah abang, cik tak suka bunga ros, cik suka bunga kertas. Nampak? Jadi nilaian kasih sayang itu adalah dibuktikan berdasarkan ikutan. Ikut apa yang dia nak, itu bukti kasih sayang. Jadi kalau kita sayang kepada Nabi, ikut apa yang Nabi buat, ikut apa yang Nabi nak, ikut apa yang Nabi cakap, ikut apa yang Nabi akui, itu baru kita dikategorikan orang yang cinta Nabi dan benar-benar mengenali Nabi. Dalil ikut Nabi sangat banyak di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Quran kalau kita tengok, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kalian katakanlah sekiranya kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutlah aku, nescaya kalian akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan diampun dosa-dosa kalian. Orang baca ayat ni buat ayat pengasih, baca-baca membuih muka orang. Bukan ayat pengasih, ini ayat kepentingan mengikuti Nabi. Membuktikan kecintaan kita kepada Allah dengan mengikuti dan mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang daripada Rasul ikutlah, ambillah, dan apa-apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak bagi seorang yang beriman lelaki itu dan juga seorang wanita yang beriman itu, apabila telah datang ketentuan dan ketetapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, datang ketetapan Allah dan Rasul dalam sesuatu urusan, maka mereka ada pilihan yang lain. Tak layak mereka ada pilihan yang lain kalau Allah dan Rasul telah tetapkan sesuatu. Dalam surah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sama sekali kamu mendahulukan sesuatu pun lebih daripada Allah dan Rasul. Susulan ayat itu Allah datangkan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu angkat suara kamu lebih tinggi daripada suara Nabi. Suara pun tali angkat tinggi daripada suara Nabi SAW. Apatah lagi mengenepikan petunjuk Nabi dan mengutamakan perkataan orang lain. Itu ayat Quran, dan berlambak-lambak lagi ayat Quran. Kalau ambil empuk pun boleh mati. Ayat Quran ni banyak nak bagi ayat Quran yang perintah agar ikut Nabi SAW. Begitu juga di dalam hadis-hadis Nabi SAW, perintah agar mengikuti Nabi SAW. Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Aku telah meninggalkan kamu dalam keadaan cahaya putih, tidaklah sesiapa pun membelakangi petunjukku melainkan dia akan musnah. Ikut Nabi SAW. Ini bukti kecintaan kita kepada baginda SAW. Sebab itu sahabat Nabi, mereka adalah orang yang paling bersungguh-sungguh dalam mengikuti dan mencontohi Nabi. Semalam kita dah baca perkataan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Paling mudah, paling cepat, paling gagah, paling berusaha, paling bersemangat mengikuti petunjuk Nabi SAW. Sebab itu kata Nabi di dalam hadis yang lain, likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah, faman kana fatratu ila sunnati faqad ihtada wa man kanat fatratu ila ghairi dhalik faqad halak. Setiap amalan itu ada masa semangat dia. Setiap masa semangat ada masa down. Barang siapa yang masa down dia tu, dia bertepatan bersama-sama dengan sunnah Nabi, maka dia akan dapat petunjuk. Barang siapa yang jauh daripada petunjuk Nabi SAW, sunnah Nabi, maka dia akan berhadapan dengan kemusnahan. Bersama-sama dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tanggungjawab kita kepada Nabi SAW. Kemudian seterusnya, setelah syahadah, yang kedua datang salat. Salat, kewajipan salat kita dah cerita dah kemarin. Sifat salat Nabi pun kita dah belajar dah kemarin. Jadi pakat balik praktik sifat salat Nabi. Bagaimana cara Nabi SAW menunaikan salat. Usaha untuk praktik sedaya mampu. Cuba. Kalau kita tak cuba, balik lagu tu juga tak boleh kursus. Balik kita mesti beramal. Balik kita mesti berusaha untuk berubah, mengubah diri kita, nak sesuaikan diri kita dengan petunjuk orang yang paling kita cintai, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian cerita berkenaan dengan zakat, tentang kewajipan zakat. Banyak dalil-dalil. Ni kalau tengok dalam satu dalil ni merangkumi semua benda. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakah faqallu sabilahum. Sekiranya mereka bertaubat, mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, maka dibukakan jalan bagi mereka. Di dalam yang dinyatakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Tidaklah mereka itu disuruh melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Hunafa, suci mereka ni, hunafa, suci. Mereka mendirikan salat, mereka menunaikan zakat, wa dzalika dinul qayyimah. Salat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, zakat hubungan kita dengan manusia. Seringkali digabungkan, tunaikan salat dan tunaikan zakat. Okey sahabat-sahabat sekalian. Dan seterusnya, kalau tengok berkenaan dengan puasa, puasa pun dalil dia yang dijelaskan di dalam hadis tentang kewajipan berpuasa. Terbinanya Islam itu juga atas nama puasa. Kelebihan berpuasa pula dinyatakan dalam banyak hadis. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan ihtisab, mengharapkan keridhaan dan pengampunan Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Nampak? Dan banyak lagi hadis tentang puasa. Begitu juga tentang haji. Kata Nabi SAW, contohnya hadis riwayat Imam Al-Bukhari, al-umratu ila umrati kafaratun bainahum kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa' illa al-jannah. Umrah ke satu umrah yang lain di antara keduanya adalah pengampunan, dan haji yang mabrur itu adalah balasan syurga. Tidak ada balasan melainkan balasan syurga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata Nabi di dalam hadis di sini, man hajja hadzal bait falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladathu ummuh. Siapa yang buat ibadah haji, dia tidak bercakap perkara-perkara yang jijik dan dia tidak fasik, maka dia akan pulang seperti mana ibu yang melahirkan anaknya, yakni bayi yang baru dilahirkan, bersih, suci. Itu tentang kelebihan haji. Wallahu a'lam. Seterusnya, yang kedua, faedah yang kedua daripada hadis ini. Ada lagi 3 sikit. Tashbihul umur al-ma'nawiyah bil hissiyah li taqririha fil adhan. Menyamakan sesuatu yang hissi, menghubungkan sesuatu yang hissi yang kita lihat secara zahir dengan sesuatu yang maknawi, agar orang dapat faham dengan akal. Kalau kita nak cerita bab akidah ni, kita kena kaitkan dengan realiti apa yang ada, agar orang dapat faham. Sebab tu Nabi guna perkataan bunia, terbinanya Islam. Bila orang faham binaan ni bukan benda kecil, benda berat. Binaan, dia ada kerangka, dia ada tiang serinya, dia ada asasnya. Lepas kerangka dibina-bina, maknanya Islam ni semua terbina atas 5 ni. Tanah dia, pasak dia, maka orang dapat gambaran yang jelas perkataan yang Nabi pilih untuk Nabi guna. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, al-bad'u bil ahmi fal aham. Mula dengan benda yang paling penting, seterusnya yang menyusul selepas daripadanya. Mula dengan aqid syahadah dulu, kemudian salat, kemudian zakat, kemudian puasa, kemudian haji. Susunan. Kita dah bahaskan tadi. Yang keempat, anna syahadatain asasun fi nafsihima wa huma asasun li ghairihima fala yuqbal amal illa idza bunya alaihima. Sesungguhnya kalimah syahadah ini adalah asas dalam terbinanya Islam, akar tunjang, dan ia juga adalah asas pada semua amalan lain, iman ke, ihsan ke, amalan kebaikan ke, apakah, semuanya bermula pada syahadatain, 2 lafaz syahadah, la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dan tidak diterima amalan kecuali dengan amalan itu terbina daripada keduanya. Sebab tu la ilaha illallah ikhlas, Muhammadur Rasulullah ikut Nabi SAW. Nampak? 2 benda ni. Yang terakhir, taqdimus salati ala ghairiha minal a'mali anna silatun wathiqatun bainal 'abdi wa baina rabbih. Mendahulukan salat daripada semua amalan yang lain, kerana salat itu merupakan perhubungan yang sangat kuat di antara hamba dan tuannya, di antara hamba dan Tuhannya. Sebab apa? Sebab selepas syahadah terus datang salat. Pasal tak buat zakat tu, pasal tak buat haji tu. Tak, pasal salat ini yang menghubungkan hamba dengan Tuhannya. Sebab tu salat didahulukan daripada ibadat lain. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Al-Mu'minun, kata Allah Subhanahu wa taala, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un.
telah berjaya orang-orang yang beriman, cirinya mereka yang khusyuk di dalam salat. Wallahu a'lam. Jadi kita tangguh di sini dulu sahabat-sahabat sekalian. Kita sambung ke apa? 1.5 kita sambung balik. Kita ambil lagi tengok dan kot 5-6 hadis untuk kita tamatkan pada hari ini. Jadi kita tangguh di sini dulu. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini bukan mudah untuk kita nak baca sendiri ni. Jadi peluang untuk kita sama-sama ni kita manfaatkan masa. Ni kita dah habis 3 hadis beserta muqaddimah Imam Nawawi beserta sedikit daripada ringkas pasal Imam Nawawi. Alhamdulillah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.